juga ya. Saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab soalan yang sangat best ini. Apa komen doktor tentang kalau ambil vaksin akan mati selepas 2 tahun? Saya nak tanya ya, siapa yang mula-mula sebarkan berita ni? Saya nak tanya, awak dapat email ke daripada malaikat maut? Awak ada spy ke dekat after death life punya petugas tu yang tiba-tiba ada orang hantar SMS ke awak? Oh, lepas 2 tahun lepas vaksin, semua orang ni saya akan kutip dia. Ke awak ni kawan baik malaikat maut? Mana awak dapat berita ke 2 tahun? Kenapa bukan 3 tahun? Kenapa bukan setahun setengah? Kenapa bukan 2 bulan? Kenapa kena 2 tahun juga? Saya tak faham. Siapa yang bagi tahu awak 2 tahun? Awak ni PA malaikat maut ke? Siapa yang sebarkan berita ni? Mai sini live dengan Dr. Bala. Dr. Bala bagi awak buka kamera. Ya. Pak Cik Tiong ada ni. Pak Cik Tiong masuk dalam live Dr. Bala ni. Pak Cik pun memanglah tak setuju dengan dakwaan-dakwaan yang mati sekian-sekian, mati sekian-sekian ni. Tapi Pak Cik menggunakan konsep yang sama ni. Pak Cik nak tanya doktor lah. Jadi yang COVID ni, COVID-19, COVID-19 ni, kenapa yang kita takut sangat dengan COVID ni? Adakah dia kita boleh mati? Kalau kita tengok pada statistik, yang sembuh adalah 99.5%. Nampak tak? Jadi yang kita mengelupuh terhadap angka jangkit ni, kenapa yang kita yang takut sangat ni? Semakin banyak kita menjangkitkan dia, semakin ramailah yang sembuh. Konsep yang sama juga. Doktor boleh jamin ke yang kena COVID ni mati dalam masa 5 hari, dalam masa 7 hari, dalam masa sebulan? Doktor boleh jamin? Pandai je. Mati ni sejak daripada zaman Nabi Adam, tak ada siapa tahu siapa mati bila. Yang awak ni tiba-tiba pandai sangat nak jadi asisten Tuhan ni pasal apa? Apa awak? Awak ingat vaksin tu apa? Malaikat maut ke? Awak ingat vaksin tu apa? Samalah sejak Nabi Adam lagi dah. Berjuta-juta tahun dulu dah manusia ni menghadapi virus jenis sesama ni. Tetapi kenapa pada tahun 2001 ni kita terpaksa mengurung semua orang? Manusia ni dah menghadapi virus sesama ni juta tahun dah. Manusia mati. Manusia terus hidup. Tidak pupus. Yang mati-matilah. Alam suruh dia mati untuk peluang manusia lain. Yang mati ni adalah golongan risiko. Golongan risiko ni hanya 0.5% saja. 99.5% sembuh. Jadi bermakna dia alam ni suruh golongan yang berisiko ini mati bagi peluang kepada manusia-manusia lain. Jadi kenapa yang kita nak kurung orang, kurung sana? Sejak bila pula kita nak ziarah mak kita adalah satu jenayah? Cuba doktor fikir. Benda yang sama juga. Yang arak banyak-banyak hampa tak pernah takut. Hampa tak pernah pula cakap kalau ambil arak boleh mati dalam 2 tahun. Kalau ambil rokok boleh mati dalam 4 tahun. Tak pernah pula korang sebarkan berita-berita macam tu dekat WhatsApp. Vaksin tu juga kau nak fitnah. Tak pernah pula saya tengok you all sebarkan berita-berita dekat dalam dekat dalam WhatsApp tu mengatakan bahawa kalau menipu akan mati dalam 2 tahun, kalau berzina akan mati dalam 4 tahun, kalau mencuri akan merempat dalam penjara 8 tahun. Tak ada pula. Kalau rogol akan mati merempat dalam 8 bulan. Tak ada pula. Yang ini setuju, yang ini setuju. Tapi Pakcik sebenarnya ada penjelasan yang lebih panjang lagi dengan apa yang Pakcik nak sampaikan ini. Ada 14 minit penjelasan Pakcik. Kalau yang berminat untuk mengetahui, rujuk pada video-video sebelum ini yang Pakcik jelaskan yang bertajuk apa bungkur bona exit plan COVID-19 Malaysia. Jadi doktor teruskan bercakap. Nanti mana yang Pakcik tak setuju, Pakcik akan menyampuk. Habis tu yang mencuri, berzina, menipu, merompak, yang tu semua okey, tak ada masalah. Tak faham lah korang ni guys. Kan tiba-tiba kan dok menyalahkan doktor Cina lah, dok kata kafe nak bunuh lah, dok kata ayat racun lah, tu motif pula. Saat lagi kan langsung tak percaya Tuhan pula. Siap ada orang DM dekat messenger saya. Korang tahu tak? Doktor, betul ke? Kalau jumpa kan best juga nak bacakan kat korang tau. Nervous je dia. Doktor, betul ke kalau ambil vaksin akan meninggal dalam masa 2 tahun? Sebab saya dah complete dua dos vaksin. Tapi saya ada banyak lagi tanggungjawab yang belum diselesaikan. Macam mana ya doktor? Saya pelik lah. Kalau korang tak mati sebab vaksin, memang korang boleh lari daripada mati ke? Sat lagi terpijak batu pun boleh mati guys. Kalau dalam tidur nanti terlupa nak bernafas pun boleh mati guys. Bersedialah untuk mati setiap hari.
Tahu pun. Makna dia, kalau mak ayah kita ni, katakan dia golongan risiko, kalau dia tak mati kerana COVID, dia akan mati kerana lain. Dia dah tak lama. Jadi bagilah anak-anak jumpa mak ayah sama ada hari raya atau tak hari raya. Nampak tak? Sama juga logik dia. Kalau dia mati kerana COVID, tak semestinya daripada anak yang datang menziarahi dia. Mungkin datang daripada jiran ataupun tidak. Jadi kita bayangkan dalam 2 tahun ni tak jumpa mak ayah, tiba-tiba mak ayah meninggal, apa pun sebab terpijak batu ataupun COVID ataupun apa-apa pun, 2 tahun kita tak pernah jumpa, jenazah dia pun kita tak boleh nak urus. Ni apa benda ni? Benda yang logik yang sama juga. Kita tak tahu dia mati pasal apa. I don't understand.